Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 24 November 2020 bersama saya Syazwana Amir. Ahli-ahli Parlimen Pembangkang hari ini mempersoalkan mengapa Ahli Parlimen Keningau Jeffrey Ketingan dibenarkan memasuki Dewan Rakyat. Ini selepas beliau didapati berada di Dewan kurang 14 hari selepas pulang dari Sabah. Perkara itu ditimbulkan Ahli Parlimen Lembah Pantai Fahmi Fazil yang mempersoalkan jika Ketingan telah dikuarantin selepas menghadiri sesi DUN Sabah pada 12 November lalu. Setelah ahli parlimen lain mengusulkan Ketingan dikeluarkan dari Dewan, Timbalan Speaker Azalina Osman Said membacakan jawapan dari Setiausaha Dewan Rakyat mengenai perkara itu. Yang Berhormat telah dibenarkan hadir oleh Doktor Klinik Parlimen. Beliau telah mendapatkan recare order selepas tamat kuarantin daripada Kementerian Kesihatan. Ini double standard. Boleh jelaskan apa itu recare order? Kita tak nak Beliau antara telah dua mendapat darjat ni. relief order selepas tamat kuarantin daripada Kementerian Order Kesihatan. siapa? Order siapa? Sila Ini jelaskan. jawapan rasmi saya dapat. Bagaimanapun Ahli Parlimen Sepanggar Aziz Jaman menyifatkan pengecualian itu tidak adil buat ahli-ahli Parlimen Sabah yang telah mematuhi arahan. Di dalam Dewan ini, yang di-Pertua ada menyatakan bahawasanya daripada Sabah, ahli-ahli parlimen daripada Sabah tidak dibenarkan pulang dan diminta untuk berkorban. Kami telah berkorban hampir 2 bulan itu yang di-Pertua. Kalau begitu, lebih baik kami balik hujung minggu yang lepas, lawat makcik saya yang meninggal. Tapi disebabkan kita akur kepada peraturan parlimen, kita sanggup berkorban. Dan inilah pengorbanan yang kita telah lakukan. Tapi apa yang kita lihat di dalam Dewan ini, Yang Berhormat Keningau dibenarkan masuk di dalam Dewan ini. Ini soal keselamatan kami selaku ahli-ahli parlimen, Datuk Yang Di-Pertua. Aziz sekali lagi bertanya kepada Speaker Dewan Rakyat Azhar Azizan Harun mengenai kehadiran Ketingan. Azhar kemudian meminta Ketingan meninggalkan Dewan dan tidak menghadiri sesi Dewan sehingga diberitahu kelak. Izinkan saya sedikit masa untuk menghubungi pejabat kesihatan daerah Lembah Pantai ni yang release ban tu untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut lah. Saya cuma ikut apa yang diberikan kepada saya. Sementara itu kita nak satu ruling Keningau tak boleh masuk Dewan langsung. Ya, saya telah minta yang berhormat keluar daripada tidak menghadiri dari tadi. Okey. Ya. Suasana Dewan gamat hari ini apabila Menteri Pengangkutan Wee Ka Siong dan pendahulunya Anthony Loke bertikam lidah mengenai isu tender terbuka landasan berkembar elektrik Lembah Kelang KVDT2. Wee mendakwa projek KVDT2 di bawah Pemerintahan Pakatan Harapan tidak dilaksanakan mengikut prosedur perolehan kerajaan dan seharusnya dilakukan melalui tender terbuka. Loke kemudian mencela dan mendakwa Wee telah berbohong dan mengelirukan Dewan Rakyat. Itu adalah komen daripada SPRM. Adakah itu salah? Adakah itu salah? Saya nak tanya. Tadi you cakap SPRM kata itu prosedur salah. Saya nak tanya, adakah itu salah? Kalau Yang Berhormat tak setuju, boleh berunding dengan Ketua Pesuruhjaya. Jangan ambil SPRM. Kamu yang cakap. Yang Berhormat yang cakap dalam Dewan Yang Mulia ini. Yang Berhormat. Yang Berhormat yang tuduh kita kata prosedur itu salah. Prosedur yang sama diguna pakai oleh dulu. Kita buat bagi balik sebab kita tak mahu ada implikasi perundangan. Itu masalah sebab projek itu diberikan oleh Liotong Lai. You are part of the... Alright. Tolong, Yang Berhormat. September lalu, syarikat usaha sama KVDT2, Daya Maju LTAT Sendirian Berhad, mengemukakan saman untuk mengenepikan pembatalan kontrak projek menaik taraf kemudahan infrastruktur oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Ini selepas Kementerian Keuangan membuka semula tender bagi projek itu selepas siasatan mendapati projek bernilai 4.475 bilion itu masih terlalu tinggi di bawah Daya Maju LTAT Sendirian Berhad. Mulai hari ini, Adun Bukit Gasing Rajiv Risyakaran menawarkan ujian COVID-19 kepada orang ramai dengan kos yang rendah iaitu RM70. Kos ini jauh lebih rendah berbanding harga di sekitar RM150 sehingga RM170 yang ditawarkan di kemudahan kesihatan swasta. We've managed to actually bring down the price. We started off
with a price with subsidy for Bukit Gasing residents a few weeks ago. But today's press conference, I'm here to announce that we've managed to bring the price down, that now it is only 70 ringgit for anyone to do a COVID test by the antigen rapid test kit. And this is without any government subsidy. This is the price that the clinic has to charge to earn their income, as well as the price of the test kit combined. Menurut Rajiv, kit ujian pantas yang digunakan adalah sama dengan kit yang digunakan KKM di klinik-klinik kesihatan. Beliau menekankan bahawa berdasarkan rundingan bersama dengan pembekal kit tersebut, ujian tersebut boleh dilakukan dengan kos yang lebih rendah jika kerajaan membekalkan kit tersebut kepada klinik-klinik swasta. But if you're talking about a national-wide program, MOH is in the position to buy in the hundreds of thousands. In fact, MOH has already purchased 1.1 million test kits. So their purchase price should be far cheaper than what we are purchasing. And if MOH can purchase these test kits and coordinate GPs to be able to do this testing, or all the other private hospitals to be doing this testing, then we can definitely bring down the price of COVID testing in the marketplace. Selain menyediakan ujian dengan harga yang berpatutan, Rajiv berkata pelaksanaan ini juga mampu membantu pendapatan klinik-klinik swasta yang terjejas ketika pandemik. Malaysia terus merekodkan jumlah kes harian tertinggi apabila 2,188 kes baru dan 4 lagi kematian dilaporkan. Kesemua kes baru ini merupakan kes penularan tempatan. Rekod kes tertinggi sebelum ini dicatatkan pada semalam 23 November iaitu 1,884 kes baru. Selangor merekodkan kes tertinggi iaitu sebanyak 1,623 kes, diikuti oleh Sabah 232 kes dan Perak 112 kes. Sebahagian besar kes di Selangor dikesan melalui kluster teratai dengan pertambahan sebanyak 1,511 kes. Setakat ini, 4,036 individu daripada 5,777 individu yang telah disaring di bawah kluster teratai didapati positif COVID-19. Setakat tengah hari ini, jumlah kes aktif di Malaysia adalah sebanyak 14,353 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah turut mengumumkan Malaysia mencatatkan jumlah kes sembuh tertinggi pernah direkodkan iaitu 1,673 kes. 4 lagi kematian dilaporkan hari ini menjadikan jumlah kematian mencecah 341 kes. Seorang anggota pasukan gerakan AM yang bertugas di sempadan Malaysia, Thailand di Padang Besar Perlis maut dalam kejadian berbalas tembakan dengan kumpulan penyeludup. Seorang lagi anggota cedera parah dalam kejadian itu. Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin dalam kenyataan hari ini memaklumkan anggota yang terkorban ialah Allahyarham Korporal Baharudin Ramli dari Batalion 3 Brigade Utara Pasukan Gerakan AM. Manakala rakan setugasnya Korporal Nurihan anak lelaki Tari cedera parah dan kini dirawat di Hospital Tuanku Fauziah, Kangar Perlis. Siasatan awal mendapati kejadian itu bermula apabila 2 anggota PGA tersebut yang sedang melakukan tugas risikan diserang oleh 2 kumpulan. Kumpulan itu yang terdiri daripada warga tempatan dan warga asing disyaki sedang menjalankan aktiviti jenayah penyeludupan di sempadan. Menurut Hamzah, kerajaan amat memandang serius terhadap kejadian ini dan tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak, terutama kumpulan penyeludup yang melakukan aktiviti jenayah rentas sempadan. Beliau turut mengarahkan polis Diraja Malaysia untuk melakukan siasatan menyeluruh bagi mengenal pasti penjenayah yang bertanggungjawab menyerang 2 anggota PGA itu. Sementara itu, menurut laporan bernama, Ketua Polis Negara Abdul Hamid Badu telah ke Perlis untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kejadian itu. Setiausaha Agung Barisan Nasional UMNO Musa yang kini menjadi sasaran kritikan sesetengah pemimpin UMNO tidak berhasrat untuk membalas serangan berkenaan. Ini walaupun beliau mengakui berasa sedikit terhina atas tindakan tersebut. Dalam satu kenyataannya di media sosial, ahli Parlimen Ketira itu beranggapan apa yang berlaku adalah lumrah politik dan tetap berpegang pada pendiriannya berhubung kedudukan UMNO.
Beberapa hari lalu, Timbalan Pengerusi UMNO Johor Nur Jazlan Mohamad dilaporkan menganggap Anwar sebagai figura yang sudah mati dalam perjuangan UMNO. Kritikan itu dibuat antara lain kerana kenyataan Anwar yang konsisten memihak kepada Perikatan Nasional. Ini berbeza dengan sesetengah pemimpin UMNO yang memberikan sokongan bersyarat serta melahirkan rasa tidak puas hati kepada gabungan berkenaan. Ini termasuk Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. Untuk rekod, di sebalik penyertaan beberapa pemimpin UMNO dalam Kabinet PN seperti Anwar dan juga Ismail Sabri, UMNO tetap dilihat berada di luar gabungan berkenaan. Nur Jazlan mengulas kenyataan Anwar yang antara lain menyatakan segelintir ahli UMNO lupa bahawa parti itu ialah parti yang kalah dalam pilihan raya umum lalu. Dalam hantarannya di media sosial, Anwar turut menyentuh mengenai poster yang memfitnahnya akan menjadi ahli Parti Bersatu. Kata Anwar, dia memilih untuk berterus terang dalam memperkatakan soal parti itu dan memahami jika ia disalah tafsir pihak lain. Baiklah, sekian sahaja daripada saya, Syazwana Amir, untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.